أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau menjadikannya mudah. Engkau menjadikan suatu kepayahan menjadi mudah apabila Engkau kehendaki ia mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Islamic Tourism Month 2024 kini kembali. Dianjurkan Islamic Tourism Center ITC sertai ITM 2024 TikTok Challenge dan menangi hadiah bernilai RM50,000. Hadiah utama termasuk pakej umrah untuk 2 orang, pelbagai pakej percutian yang menarik dan kad prabayar. Cara penyertaan sangat mudah. Kunjungi premis yang menyertai ITM 2024, rakam dan kongsikan pengalaman anda di TikTok dengan hantaran paling kreatif dengan hashtag Experience ITM 2024 dan tag kami @ITC_MY. Jangan lepaskan peluang ini. Layari www.itm.itc.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekali lagi, www.itm.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2024. Gerbang pengalaman pelancongan menakjubkan. Adakah anda antara mereka yang mahu membuat dokumentasi hibah tetapi harta tersebut masih mahu dimanfaatkan? Atau anda mahu membuat dokumentasi wasiat yang diiktiraf pihak mahkamah tanpa boleh dipertikaikan mana-mana pihak? Mungkinkah anda juga antara pasangan yang bercerai tetapi tidak pasti hak harta seperceraian anda? Atau juga mungkin anda perlukan bimbingan menguruskan harta pusaka orang kesayangan yang telah pergi. IKIM dengan usaha-sama Maybank Islamic boleh membantu meleraikan permasalahan dan kekeliruan anda dalam program khusus eksklusif pengurusan harta. Program yang boleh memberi bimbingan secara komprehensif untuk menguruskan harta dengan cara terbaik. Hadiri program yang diadakan di PAUM Clubhouse Universiti Malaya pada 8 dan 9 Oktober 2024. Yuran serendah RM200 sahaja. Anda juga akan menerima 6 siri buku infografik meliputi tajuk hibah, wasiat, harta sepencarian, pengurusan harta keluarga, faraid dan pentadbiran pusaka kecil bernilai RM330 secara percuma. Tempat adalah terhad. Hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 03-6204-6325 untuk pendaftaran. Program khusus pengurusan harta ini ditaja oleh Maybank Islamic.
Rebut peluang jana pahala berterusan dengan wakaf ASNB. Dapatkan hadiah menarik apabila anda berwakaf di MySNB sempena kempen Seikhlas Wakaf ASNB sah sehingga 31 Disember. Mulakan wakaf anda bersama ASNB. Info di asnb.com.my, tertaluk terma dan syarat. Mulakan wakaf anda bersama ASNB. Tenangkan fikiran anda dengan kembara inspirasi bersama Mona Jasman. Beri padaku, masih ku angkuh padamu. Segalanya dusta, gelap mengaburiku. Ya Allah, apa yang bisa tebus kepadamu atas dosaku. Ya Allah, hina terasa biar ku bersujud untuk ke surgamu. Segalanya dusta, gelap mengaburiku. Ya Allah, apa yang bisa tebus kepadamu atas dosaku. Ya Allah, hina terasa biar ku bersujud untuk ke surgamu. Tebus kepadamu atas dosaku. Ya Allah, untuk ke surgamu. Fortune Resources atau Fortune Munawarah adalah syarikat pengeluar produk halal yang bernutrisi berkualiti tinggi. Dari mula beroperasi sejak tahun 2007, produk terulung Fortune Munawarah iaitu Smart Coco A+, produk minuman bercoklat bernutrisi, perlu digunakan oleh seisi keluarga, semua peringkat umur terutama yang berumur 2 tahun ke atas. Smart Coco A+ adalah yang pertama seumpamanya. Ianya telah mendapat sambutan hangat sejak mula dipasarkan sehingga kini. Mengandungi serbuk koko, kismis, tama, madu, malt dan ginkgo biloba. Di atas prihatin tentang kurangkan gula, Smart Coco A+ kurang gula dipasarkan dengan kelazatan dan nutrisi yang sama. Disyorkan pengambilan 2 sachet sehari dengan harganya yang mampu milik iaitu hanya RM24 sahaja. Diharap pengguna dapat membuat pilihan yang bijak. Fortune Munawarah juga mengeluarkan beberapa lagi produk iaitu Smart Sweet A+, formulasi sebatian kismis diperkayakan dengan nutrien berkhasiat. Hanya RM24 sahaja. Kopi Barli Munawarah sangat menjadi kegemaran di pasaran dengan harga hanya RM27 sahaja. Begitu juga dengan Gold A+.
Rasakan kelazatan dan kesegarannya. Harga produk-produk Fortune Munawarah adalah sangat berpatutan dan mampu milik oleh semua peringkat lapisan masyarakat dan di seluruh pelosok negara. Dengan khasiat yang baik dan ramai berpuas hati, dapatkan segera. Hubungi 017-4379-124 atau 017-4791-274. Layari www.smartcoco2u.com dan FB Fortune Munawarah Smart Coco A+. Assalamualaikum, sahabat pendengar. Adakah anda ingin menjadikan perniagaan anda bersinar seperti bintang di langit? IKIM FM bukan hanya berkongsi ilmu dan menyampaikan berita, tetapi menawarkan peluang. Pakej iklan yang sangat komprehensif dan efektif. Anda berpeluang menjangkau lebih 1 juta pendengar setia berpotensi tinggi menjadi pelanggan anda. Bukan itu sahaja. Perniagaan anda juga akan bersinar, malahan jenama anda akan lebih dikenali dan lebih penting diyakini. Jangan melengah lagi. Hubungi Zafiq di 017-323-5413 atau Shikin 017-372-3432 untuk sesi penerangan percuma. IKIM FM membawa perniagaan anda ke puncak kejayaan. Iklan ini dikuasakan oleh kecerdasan buatan AI. Tawau 100.7 FM. Masjid Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar atau Masjid Besar Tawau adalah sebuah masjid yang terkenal di Tawau, Sabah. Ia merupakan masjid terbesar di Sabah dan didirikan bersebelahan dengan kawasan laut di Jalan Trausen atau Jalan Persisir. Masjid ini mula dibina pada 19 Jun 1997 dan boleh menampung sehingga 17,000 jemaah dalam satu-satu masa. Pembinaan Masjid Al-Kautsar telah siap sepenuhnya pada Oktober 2002. Ia telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu Tuanku Said Sirajuddin Tuanku Said Putra Jamalulail pada 13 Ogos 2004. Selain kemudahan untuk beribadah, masjid ini turut dilengkapi dengan beberapa kemudahan lain, antaranya perpustakaan, dewan seminar, pejabat pentadbir dan tempat menyimpan kasut dan barang secara berbayar bagi mengelakkan berlakunya sebarang kes kecurian. Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya? Ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk petang ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Fas'aluna,
Tanyalah Kami. Dan untuk bersama para pendengar di luar sana, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah, bersama untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. InsyaAllah kita bersama pada waktu ini bersama yang berusaha Dr. Niruskeman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa anti? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Dan terima kasih Doktor meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Dan insya-Allah bersama Doktor kita masih lagi bersama anda. Boleh buka kitab kita, buku Wahai Anak Muda atau Ayuhal Walad. Ada pada waktu ini di Konti IKIM yang siapa yang menonton di FB dan YouTube IKIM FM boleh dapatkan di WhatsApp bersama pegawai pemasaran kami. Ini terbitan IKIM alhamdulillah di talian 01272441. Kita letakkan pada waktu ini dan bersama Doktor untuk petang ini insya-Allah kita akan buka kitab kita untuk kita mengupas lagi dan lagi tentang anak muda ini dari kitabnya. Dan untuk ini bersama kita akan bincangkan tentang nasihat pertama, masa aset insan. Sebagai mukadimah silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada penerbit Datin Wana Jasman, para pendengar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama lagi pada hari ini untuk kita menyambung pengajian kita berdasarkan kitab Ayuhal Walad ataupun Wahai Anak Muda, yang merupakan terjemahan dan sedikit pengenalan yang saya berikan. Dan InsyaAllah hari ini kepada siapa yang ada buku tu boleh buka muka surat 47 lah. Kita dah 2 minggu kita bicara tentang pengenalan, tentang kitab, tentang biodata penulis. InsyaAllah hari ini kita masuk yang pertama. Dia ada 17 nasihat Imam Ghazali yang saya susun. Yang pertama sekali Imam Ghazali sebut ialah berkaitan dengan insad, berkaitan dengan masa. Dan saya tajukkan nasihat ini sebagai masa aset insan. Kalau kita imbau sebelum ini seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, Imam Ghazali tak bagi tajuk. Sebab ni surat, mana ada orang tajuk kan. Tajuk ni, bab ni ialah buku. Tapi bila kita dah tukar jadi buku, maka kita pun mencari tajuk yang sesuai untuk nasihat Imam Ghazali itu, maka kita tajukkan dia. Dan yang ini, nasihat ini terkait sangat dengan masa. Baik, yang pertama sekali Imam Ghazali menyebut, wahai anak, antara banyak nasihat Nabi SAW, baginda SAW tinggalkan, yang banyak Nabi tinggalkan kepada kita, kan hadis Nabi banyak, tapi yang banyak yang Nabi tinggalkan ialah nasihat yang berbunyi alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi atau kama qala, iaitu tanda Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmat dia daripada hamba tersebut ialah apabila dia menyibukkan hamba itu dengan perkara yang tidak memberi manfaat kepada dia. Dia sibuk dengan benda yang tak ada faedah kepada dia. Kalau dia sibuk dengan benda yang berfaedah, tak apa. Benda yang tidak memberi faedah kepadanya, dia disibukkan. Jadi, Nabi kata ini adalah tanda Allah SWT tak suka dengan orang tu. Jadi kita kena tengoklah mana hidup kita ni. Kita ni sibuk benda yang tak ada faedah ke sibuk dengan benda yang ada faedah? Kan kalau kita banyak masa kita sibuk dengan benda yang tak faedah, kita kena bertaubat, kita kena minta ampun, kita kembali kepada benda yang bermanfaat. Benda yang bermanfaat ini ialah benda yang bermanfaat kepada akhirat kita. Maknanya sembahyang, puasa, baca Quran, ibadat, amalan yang kita semua maklum, akhirat, ataupun benda yang bermanfaat kepada dunia kita.
Macam mana jadi DJ ni manfaat lah. Kan? Kerja kan, cari rezeki. Jadi itu kira manfaat. Orang pergi nelayan, orang pergi bertani, pergi berkebun, pergi bekerja, pergi apa-apa sajalah pekerjaan, engineer, doktor dan sebagainya yang memberi manfaat kepada dunia kehidupan dia. Manfaat kepada dunia dan manfaat kepada akhirat. Maka itu tidaklah termasuk dalam perkara yang tidak memberi manfaat. Bima la ya'nihi. Benda yang tidak ada benda yang tak manfaat apa? Mengumpat orang, kan? Bergosip-gosip, benda-benda lain lah. Banyaklah benda yang tidak memberi manfaat. Baik. Dan seterusnya Imam Ghazali menyebut, seandainya satu saat umurnya hamba berlalu dalam perkara yang bukan tujuan hamba itu diciptakan, nescaya selayaklah dia berasa menyesal yang berpanjangan. Maknanya satu saat umur dia berlalu, satu saat mana? Bukan 1 jam, 1 tahun, 1 saat. Umurnya berlalu dalam perkara yang bukan tujuan hamba itu diciptakan. Baik, kita tengok tujuan kita apa Allah jadikan kita. Kita kena jelas dulu. Allah jadikan tujuan apa? Tujuan Allah dah sebut. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Dan ayat-ayat lain juga menyebut salah satunya ialah tujuan manusia ialah untuk memakmurkan alam ini. Jadi kalau kita lihat di situ ada 2 tujuan manusia. Yang paling besar sekali ialah beribadat kepada Allah. Yang keduanya ialah menjadi khalifah. Menjadi khalifah, memakmurkan alam ini, menjaga alam ini, dalam masa yang sama menjadi hamba Allah. Itu matlamat 2, kita kata 2 serampang matlamat kita. Dengan Allah secara horizontal, dengan secara vertikal kita ibadah, ubudiyah kita dengan Allah. Dengan secara horizontal kita sesama makhluk, dengan alam ini, dengan dunia, dengan environment, alam sekitar, ialah untuk kita memakmurkan alam ini. Ini 2 benda yang kita kena uruskan dalam diri kita. Jadi kalau kita buat 2 benda ini, maka tidak dikira kita membazir usia kita, membazir masa kita. Tetapi kalau kita buat selain daripada ini, tujuan kita, maka dikira kita telah membazir. Jadi membazir itu maka selayaknya lah dia merasa menyesal yang berpanjangan. Kerana apa dia perlu menyesal? Kerana masa dia itu ialah aset dia. Kadang kita kata kenapa nak menyesal? Kan? Tak apa, hari ni habis, esok ada lagi. Tak, dia tak sama. Hari ini dengan esok tu hari yang berbeza, masa yang berbeza-beza. Umur kita ini, Mona, seumpama ais. Imam Ghazali menyebut seumpama ais. Kita tengok ais. Kalau kita buat keluar ais daripada peti sejuk, ais tu kita tengok macam mana dia. Kita duduk lama kat luar, dia cair ke tak? Cair. Itulah umur kita. Umur kita begitulah. Sekarang umur kita ini sedang cair. Ais umur kita itu sedang cair sekarang. Tapi dia tak habis lagi, ada lagi sikit. Kalau kita tengok yang sand clock tu kan, kalau yang jam pasir tu kan, kalau saya suka tengok jam tu, main jam tu, kita angkat dia pun turun pasir. Pasir masih ada lagi ke atas tu, tetapi yang dah setiap saat kan dia turun, dia turun. Kalau kita punya jam pasir yang besar tu, suka tengok kan nak habis tu berapa lama kan, macam-macam lah. Begitu juga umur kita. Umur kita ibarat pasir tu, pasir yang pergi tu. Kan? Dan kita baru ni dengan terkejut kita mendengar sahabat kita, saudara Muhammad Nur Musa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga Allah mengampuni dia. Dalam usia yang muda pergi. Allah Ta'ala. Jadi kawan-kawan pergi dah, keliling-kelalang kita pergi, kita je belum pergi. Kan? Kita tak tahu bila kita pergi. Saat akan tiba masa kita juga pergi macam orang lain. Jadi kerana itu, masa kita itu ialah aset yang sangat penting. Sebab apa kita sebut aset? Ada setengah dia kata masa itu modal kita. Kita nak sebut modal pun boleh, kita nak sebut aset pun boleh.
Sebab apa modal? Kalau kita kata modal ni macam kita berniaga. Kalau satu orang tu peniaga, dia mesti kena ada modal. Orang tak ada orang berniaga yang tak ada modal. Kalau dia ada modal dia 100,000 misalnya, daripada modal itu dia nak mendapatkan pulangan 200,000, 300,000, 1 juta daripada 100,000 modal yang dia ada. Tapi kalau 100,000 tu jadi 70,000, 60,000, 50,000, itu satu kerugian bagi dia. Perniagaan dia tu sudah merugikan dia. Dan dia sepatutnya menjana keuntungan. Jadi dalam masa yang sama begitu juga misalah yang sama kepada kehidupan kita. Umur kita Allah beri di atas dunia ni untuk kita menjana pahala di akhirat nanti. Laba keuntungan yang kita boleh dari umur kita tu, kita akan ambil di hari akhirat. Nabi kata umur aku baina sitin wa sab'in kan, aqamaka. Umur aku lebih kurang antara 60 hingga 70 tahun. Kalau kita kiralah 60 hingga 70 ni. Cuba ambil kalkulator kira. 60 ataupun 63 tahun umur Nabi lebih kurang. Berapa kalau kita kira dalam saat? Kalau kita kira daripada saat. Kita kira 60 tahun ni kita punya 60 tahun panjang, 70 tahun panjang. Tapi kalau kita kira dalam saat, baru kita tahu bahawasanya masa kita itu sangat pantas berlalu. Saya kira lebih kurang lah dalam 63 tahun tu, around lebih kurang dalam 2 bilion saat. 2 bilion saat. Weh, banyaknya? Tak banyak. Kita dah lebih 30 tahun hidup, maknanya 1 bilion dah habis. Kan? 1 bilion saat dah habis umur kita. Kalau orang umur 30 tahun lebih tu, dia ada 1 bilion dah separuh dah habis umur dia. Kan dia ada sikit saja lagi. Kita tak tahu berapa banyak lagi baki umur kita. Ada orang tak sampai pun 60 tahun. Jadi itu yang Imam Ghazali sebut, masa itu kalau kita tak gunakan untuk apa tujuan kita dijadikan, maka dia akan menjadi kita menyesal yang berpanjangan di hari akhirat. Baik, sesiapa yang umurnya telah melewati 40 tahun, sedangkan amalan kebaikan yang belum mengatasi kejahatannya, maka selayaklah orang itu persiapkan dirinya untuk neraka. Okay, lepas ni kita sama insyaAllah. Iya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk bersama para pendengar yang belum mendapat buku kita pada petang ini, buku Ayuhal Walad atau Wahai Anak Muda, boleh hantarkan WhatsApp ke pegawai pemasaran kami 0122472441. Dan untuk akti ini berhasil kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Kapsul Wahai Anak Muda. Ilmu tanpa amal itu gila. Ilmu tanpa amal adalah gila. Amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Ketahuilah, jika ilmu pada hari ini tidak membantu menjauhkan dirimu daripada maksiat dan tidak juga mendekatkan engkau kepada ketaatan, nescaya ilmu itu tidak akan sekali-kali menjauhkan engkau daripada bakaran api neraka Jahannam kelak. Jika engkau tidak beramal pada hari ini dan tidak juga pada hari-hari yang silam, nescaya engkau kelak akan berkata pada hari kiamat, kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan beramal dengan amalan soleh. Maka akan dikatakan kepada engkau, wahai si dungu, bukankah dari dunia sana engkau baru datang ke alam akhirat ini? Petikan peringatan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini dipetik daripada buku Wahai Anak Muda, diterjemahkan daripada kitab Ayuhal Walad oleh Dr. Haji Nik Ruskiman Abdul Samad, terbitan IKIM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi,
Daripada kami, Nausihat. Patut dah puji Allah bila bangun daripada tidur. Patut sangatlah tuan-tuan. Allah dah matikan kita. Kemudian Allah yang bagi kita hidup balik begitu. Ni apa semua yang kita dapat ni tuan-tuan. Subhanallah. Semuanya mampu untuk kita lakukan bila Allah kejut balik kita daripada tidur. Maka tak patut sangat bangun-bangun lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti kami di podcast web podcast.ikim.my. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Bersama kembali Inspirasi Ikim FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan alhamdulillah bersama untuk awal ini, bersama Urusa Dr. Radni Ruskeman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang masih membincangkan tentang nasihat pertama dalam buku Ayuhal Walad, wahai anak muda, masa aset insan. Bila kita bercakap tentang masa ni, Doktor, banyak seperti doktor kata, ada banyak masa yang terluang, tapi orang tak tahu macam mana kita nak mengisi masa dengan sebaiknya. Mungkin kita pada waktu ini boleh kita dapatkan nasihat bersama doktor juga untuk kita nak tahu bagaimana Imam Al-Ghazali membahagiakan masa mengikut beliau. Bagaimana doktor? Membahagikan masa lepas ni mana? Kejap lagi saya akan tambah membagikan masa. Saya nak habis hadis ni dulu. Okey, yang saya bacakan tadi, iaitu Imam Ghazali menyebut man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ila an-nar, atau kama qala, yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Walaupun ini bukanlah dikatakan hadis, ya, para ulama teliti tidak dikatakan hadis secara pasti, tetapi dia adalah satu kata-kata hikmah yang sungguh baik sekali, di mana Imam Ghazali menyebut sesiapa yang umurnya telah melewati 40 tahun sedangkan amalan kebaikannya masih belum mengatasi amalan kejahatannya, maka selayaklah orang itu persiapkan dirinya untuk neraka. Sebenarnya nasihat ini sudah memadai bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi dia nasihat Imam Ghazali bagi tekan bahawa kepentingan umur 40 tahun. Itu pun sudah menggerunkan kita. Kalau umur dah 40 tahun tetapi tidak lagi melakukan kebaikan yang lebih daripada kejahatan, maka persiapkanlah diri kita. Bukanlah maksudnya kita ni ahli neraka secara pasti, tidak. Sekadar untuk memberi keinsafan, dan orang kata kejutan. Kan sekarang ni orang panggil apa istilah apa sekarang, yang mengejut ni, sentap. Tarbiyah sentap kan. Jadi Imam Ghazali pun dah lama dah, dia kata dia dah ambil pendekatan sentap dah. Jadi orang nanti akan ada orang tanya, kenapa 40 tahun, kenapa bukan 50 tahun, kenapa bukan 60 tahun? Dia ada sebab-sebab yang Imam Ghazali. Dan saya tak mau habiskan banyak masa dengan cerita pasal 40 ini, sebab dalam buku ni disebutkan kenapa 40 tahun. Tapi sebenarnya 40 tahun ini disebut juga dalam Quran. Hari itu saya ingat saya dah baca, iza balagha asyduhu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura bi ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ila akhirih. Maknanya bila orang tu dah dewasa, orang anak tu dah dewasa dan telah mencecah usia 40 tahun. Tengok 40 tahun. Jadi 40 ni sebenarnya signifikan. Kita kata kenapa itu, wallahu alam, kita tak pasti. Kenapa? Umur 40 itu usia 40, bayi pun 40 kan, dalam rahim dan sebagainya 40, ada signifikan dia. Ada signifikan dia yang wallahu alam kita tidak tahu. Bukan kita percaya kepada benda-benda misteri ke apa, tidak, tetapi dia ada dia punya kaifiat yang tertentu, wallahu alam. Baik. Jadi di sini nak menyebutnya tentang kepentingan kita
khususnya bagi orang yang dah mencecah umur yang sudah dewasa 40. Baik, berbalik kepada soalan yang Datin Mona tanyakan tadi tentang bagaimanakah caranya untuk kita membahagikan masa. Jadi membahagikan masa ni satu perkara yang susah. Ya, satu, kita cakap masa penting, kalau kita tidak reti bahagi, dia habis macam tu juga. Pertama, kita kena faham tujuan kita dijadikan. Masa itu penting, masa itu aset kita, masa itu modal kita, masa itu seperti ais yang berlalu, yang cair, yang dah boleh nak ambil lagi dah. Orang kata masa dulu kita ingat masa kecil-kecil kita belajar masa itu emas. Tak sama. Ingat ada kan pepatah kata masa itu emas. Emas tak apa, emas hilang, habis emas, kita boleh cari emas baru. Kan, emas tak apa, masa itu emas kan. Masa kita kecil dulu. Sebenarnya simpulan itu tidak tepat. Sebab masa lebih berharga daripada emas. Masa itu hidup. Masa itu ialah your life. Sebab masa kita tak boleh nak ambil dah. Hari ini, berapa bulan hari ini dah tak boleh kita nak ulang lagi dah. Habis. Gone. Esok hari lain dah. Dan masa esok belum tentu milik kita. Ya, kalau ada. Kalau ada. Kalau kita sampai esok. Betul. Jadi itu satu benda yang kita kena faham. Jadi untuk itu sebab kita faham kepentingan masa, maka kita kena bahagikan masa. Supaya masa itu ada kebarakatan dia. Keberkatan masa hanya apabila kita atur dan susun masa. Kalau kita tak susun masa kita jadi macam sebiji macam haiwan. Haiwan dia tak ada masa dia. Dia nak bangun, dia nak makan. Masa mana nak makan, masa mana. Dia tak ada. Dia ada rutin. Dia tak ada rutin dia. Dia tak ada. Dia ikut suka hati dia je. Ikut nafsu dia je. Tapi kita tak boleh. Orang mukmin yang sebenar, dia kena ada pembahagian masa dalam hidup dia. Barulah masa itu memberi keberkatan kepada dia. Keberkatan masa ini ada buku para ulama tulis tentang barakah masa ni. Bagaimana para ulama tulis tentang keberkatan masa. Sebab itu kadang-kadang kita tengok macam mana ulama yang hidup macam Imam Nawawi duduk umur lebih kurang 40-45 tahun macam tu. Tapi buku dia banyak. Dia tak tidur, tak makan, tak minum ke? Sebab itu masa ni kadang-kadang kita rasa pelik. Orang yang masa dia sama dengan kita 24 jam, tetapi dari segi produktiviti dia lebih daripada kita. Kenapa jadi macam tu? Salah satunya ialah kerana keberkatan masa itu. Orang yang boleh jadi prolific, boleh produktif dalam masa yang begitu ialah kerana orang itu memiliki, Allah beri keberkatan masa. Macam mana kita nak dapat keberkatan masa? Apabila kita menghargai masa. Kita hanya akan dapat keberkatan masa sekiranya kita menghargai masa. Dan cara untuk menghargai masa ialah dengan kita menjaga masa dan membahagikan masa. Ini kata time management. Time management. Dulu lagi time management ni bukan ilmu moden, ilmu zaman 1000 tahun dulu lagi Imam Ghazali dah sebut tentang time management. Bagaimana untuk membahagi masa. Jadi kalau ikut para ulama kita, Imam Ghazali dan ulama lain, mula-mula sekali masa ni dibahagi kepada masa tengah malam tu. Itu masa yang mula-mula sekali. Kan, nisful lail tu. Tengah malam tu. Itu permulaan kiraan masa. Blok, kita kata blok yang pertama sekali 3-4 pagi. Itu blok yang pertama. Masa itu kita kena isi dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan jangan kita isi dengan benda lain pula kat situ. Jangan kita isi dengan main badminton ke, main bola ke, main game ke. Itu tak ada berkah lah masa. Itu ialah masa yang dikhususkan untuk ibadat, semayang, zikir, istighfar. Waktu sahur ini salah satu waktu yang barakah, yang doa dimustajabkan. Waktu sahur ni bukan bulan Ramadan je. Waktu sahur ni bila-bila pun ada. Kan dia sebelum subuh itu dipanggil waktu sahur lah.
Dan sebelum masuknya waktu subuh itu waktu zuhur. Jadi waktu ini ada sepanjang masa, dan waktu itulah yang kita digalakkan berdoa, merayu, menagih simpati Allah, mohon keampunan Allah dalam kesusahan. Masa itulah sampailah waktu subuh. Waktu subuh, sembahyang subuh, pergi masjid berjemaah. Kan? Kalau boleh, sebelum subuh itu kita sembahyang 2 rakaat dulu. 2 rakaat sunat subuh. Itu suatu sunat yang kadang orang suka tinggal. Sunat qabli. Sedangkan sunat itu sunat yang sangat besar kafiat dia. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kama qala dalam hadis Muslim menyebut 2 rakaat sembahyang sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Imam muazzin azan subuh, dia sembahyang 2 rakaat. Jangan tinggalin tu. Yang tu jangan tinggal. Sembahyang 2 rakaat. Dan biasa pun masjid-masjid pun dibagi masa. Dia tak ada cepat sangat azan. Sebab dia nak bagi masa. Kadang 15 minit, 20 minit pun ada lepas azan tu. Nak bagi orang sembahyang, orang sempat sembahyang. Dan dia, lepas tu kita sembahyang 2 rakaat subuh, sunat subuh, dan kita sembahyang subuh berjemaah. Dan selepas itu, afdal bagi orang yang boleh duduk sehingga matahari naik, berzikir dan sebagainya. Ini disebut dalam Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali sebut. Dan kalau kita kerja tak mampulah, mungkin nak kena kerja rush, pergi kerja, hantar anak sekolah dan sebagainya, tak apa. Bagi yang mampu duduk sampai matahari naik. Kan, matahari naik, kita berzikir istighfar sampai matahari. Dan bermulalah blok yang kedua. Selepas itu, bila matahari dah naik, dah start blok yang kedua. Blok yang kedua, inilah blok yang kita gunakan untuk kita cari nafkah, untuk pergi menuntut ilmu, pergi belajar. Dan dalam masa yang sama, kita jangan juga abaikan masa. Gunakan masa. Ada masa boleh solat duha, kita solat duha, cari ruang masa. Tapi kalau yang customer service yang tak boleh tinggal itu, kena jagalah. Jangan kita tinggal lorong nak ibadah. Kena nak ibadah. Kaunter kosong. Sebab apa? Semua pergi sembahyang duha. Kan orang ramai. Tak boleh. Sebab kerja kita tu lagi utama daripada ibadah. Jadi di situ adalah sebahagian daripada apa yang disebut. Dan yang ketiga, lepas tu kita balik dan sembahyang malam, dan malam kita teruskan juga dengan zikir dan sebagainya. Barulah kita tidur. Jadi ada 3-4 lah kita kira. Saya ringkaslah, nanti kita bincang lain kali lagi lah kalau ada apa-apa lagi, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Nik atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuala Terengganu 100.2. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana pada tinggi rendah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tubuhnya cantik, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus. Kulitnya putih kemerah-merahan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan. Dengan erti kata baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan nampak tubuhnya agak condong ke hadapan, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menyebutkan seolah-olah baginda sedang menuruni tempat yang curam. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran.
zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kota Baru 89.8. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini bersama rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami. Dan Alhamdulillah untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah bersama lagi pada petang ini untuk rancangan Fas'aluna Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk petang ini yang membincangkan tentang nasihat pertama di kitab Ayuhal Walad atau Wahai Anak Muda, Masa Aset Insan. Dan bersama para pendengar ada soalan Doktor di FB pada petang ini. Ada Rashid Reza bertanya, Doktor, bagaimana nak mengurus masa dengan baik pada usia yang muda? Bagaimana doktor? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masa ni kalau kita sebut tentang pembahagian masa, dia sama saja. Orang muda ke orang tua ke, dia tidak adalah beza sangat. Dia lebih kurang sajalah dari segi bagaimana blok-blok masa tu sama saja. Cuma kalau orang tu muda, satu benda yang dia miliki yang lebih daripada orang yang tua ialah kekuatan ingatan dia. Orang muda dia ada itu. Orang tua dah tak ada dah. Kan? Orang tua dia dah kurang dah. Dia lemah dah. Jadi dia memiliki kekuatan ingatan yang kuat. Kan? Jadi di ketika usia muda dia, sebaik-baiknya dia gunakan kekuatan hafalan dia, contohnya untuk menghafal Quran. Gunakan masa muda untuk hafal Quran, untuk hafal hadis, untuk hafal mungkin matan-matan kitab-kitab yang utama. Kalau dia nak jadi orang yang agamawan lah, kalau dia mungkin dia hafal Al-Quran. Quran tu semua orang kena hafal lah kalau boleh kan. Lebih baiklah, tak kira lah dia nak jadi apa. Kan di Malaysia kita ni mak ayah tak nak hafal Quran ni, kalau nak jadi ustaz ke apa ke kan, kadang tak jadi ustaz ataupun kadang dia hantar hafal Quran bila dah tak berjaya dengan akademik, hantar hafal Quran. Sebenarnya hafal Quran kalau di amalan Mona tahulah di Mesir dan di negara Arab, dia semua dia hantar hafal Quran kan. Saya ingat di hampir negara Arab, amalan yang diwarisi daripada zaman dahulu ialah awal mula-mula sekali hafal Quran. Lepas tu nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi apa, itu soal lain. Jadi itu satu benda yang kita kena gunakan. Kalau bagi yang bertanya tadi, nama apa tadi? Rashid, saudara Rashid Reza yang tanya itu, pertama kalau usia muda, gunakan kekuatan hafalan itu untuk menghafal Al-Quran. Gunakan untuk menuntut ilmu. Gunakan, itu satu benda peluang yang sangat lumayan. Kalau lagi rajin, gunakan juga masa muda untuk baca, untuk faham bahasa Arab. Itu pun perlu hafal juga. Kan? Bahasa Arab ni susah. Kalau belajar tua susah nak hafal. Nak hafal Al-Jurmiyah, nak hafal Ibn Aqil, Alfiyah yang ada, Ibn Malik dan sebagainya, susah. Nak baik-baik dia tu susah nak ingat dah. Pada tua kan. Kalau muda senang je ingat. Kan, hafal hadis-hadis. Anak saya masa saya kecil tu, saya suruh hafal hadis 40. Hafal satu hadis, saya bagi dia keluar pergi jalan ke apa, pergi main ke, reward dia kan. Jadi itu cara kita mendidik, kita kata menggunakan masa dia, kepentingan dia tu, masa kekuatan yang dimiliki tu. Kalau dah tua, kita dah tak ada dah. Dan saya cuba nak hafal pun 10 kali baca tak ingat lagi, 20 kali baca pun ingat yang tu tak ingat ini. Kalau kita pun halih pergi ke tempat lain, hadis lain ke apa ke,
Yang kita hafal itu dah lupa dah. Bercampur pula. Kata betul lah. Orang kata kan yang masa muda ni lah masa yang sangat beruntung. Dan kita sangat berharga. Jadi berbalik kepada yang Rashid sebut tadi, gunakan kekuatan hafalan itu masa muda itu untuk menghafaz banyak mungkin Al-Qurannya, hadisnya, pelajari bahasa-bahasa Arabnya dan sebagainya. Gunakan kekuatan itu. Selepas itu yang selebihnya ialah dia kena ikut tadilah blok yang kita sebut tadi. Tengah malamnya bangun, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, berzikir, istighfar. Subuhnya sama, siang harinya kerja dan menuntut ilmu. Betul, baliknya petang, malamnya begitu. Kan? Lepas tu dia reflect. Akhir sekali sebelum tidur dia buat refleksi diri. Muhasabah diri. Yang ini jarang orang buat. Muhasabah diri ni sangat penting. Dia reflect kepada apa yang dia berlaku seharian tu. Kita tengok mana kan, Sayyidina Umar dikatakan selalu buat refleksi diri. Kan dia menghukum diri dia. Umar, kau buat benda ni, kau hukum ni, kau buat sepatut kau buat macam ni, kenapa kau buat macam ni. Dia reflect diri dia. Dia tengok, aku dah buat salah ni, aku dah kecil hatikan orang ni, aku dah tersalah tadi, aku dah pergi mengumpat dengan Mona. Mona lari, aku pun kenapa dia lari, aku mengumpat. Kan contoh kan. Ya apa-apalah. Jadi lepas tu aku dah silap ni, aku kena pergi minta maaf, esok aku nak pergi minta maaf ni. Aku ada hutang dengan orang ni, aku tak bayar. Aku tulis hutang. Update hutang tu tulis. Tadi aku hutang ni, tak ingat nak hutang ni. Dia tadi pesan dia orang tu pergi beli makan tengah hari, lupa dia nak bayar. Esok aku kena bayar. Itu ada benda yang kita kena buat dalam kehidupan kita supaya kita punya masa itu ada keberkatan dia. Kita reflect kita masa apa yang kita habiskan sehari, dan semua sekali kita tengok mana salah silap kita, adakah benda kita boleh buat lebih baik. Jadi masa ini sangat penting. Masa ini sangat penting bagi setiap insan, kerana masa ini ialah modal insan. Modal insan sangat penting yang kita kena hargai. Kerana apabila modal kita habis, kita dah tak ada apa dah. Di hari akhirat nanti kita akan jadi orang yang rugi. Kita tak nak jadi orang yang rugi. Kita kena gunakan modal kita betul-betul. Kita nak orang ada RM100 modal, dia nak jadi RM1 juta. So kita kena fight untuk itu. Kita jangan biarkan modal kita tu, orang kata bisnes yang makan modal, habis, loss. Kita tak nak kerugian. Kita nak modal usia yang kita ada, kita pulun betul-betul. Jadi sekarang ni masa kita ada berapa lagi, kita tak tahu. Mungkin 2-3 hari lagi, mungkin setahun, sebulan lagi, kita tak tahu. Kan saya tengok ada kawan dia update 6 hari kemudian meninggal. Sempat lagi update status Facebook 6 hari. Tengok dah meninggal. Dia sendiri pun tak sangka dia akan meninggal. Kan maknanya berapa ramai orang yang tak sangka dia akan meninggal tapi dia meninggal. Sekiranya kita ingat bahawa masa kita ini sangat berharga, sangat terhad, dan kematian boleh menjenguk pada bila-bila masa, nescaya kita akan menjaga masa. Nescaya kita akan berhati-hati dengan masa. Kan? Orang mati sekarang ni, zaman sekarang ni lagilah macam-macam. Dulu mungkin tak sangat, sekarang ni macam-macam kematian. Ada orang meninggal macam-macam lah. Helikopter pun helikopter berlanggar pun kita tak sangka meninggal. Kan boleh berlanggar macam-macam, kematiannya, kemalangannya, aksidennya, Wallahualam, kita pun tak tahu. Jadi yang penting sekarang ini ialah sama-samalah kita menghargai masa yang ada. Kalau Nabi sebut yang kita selalu dengar, irtanim khamsan qabla khamsin, kan. Kalaulah 4 benda yang Nabi suruh kita rebut itu tak ada, kita masih ada satu tu, hayataka qabla mautik. Kalau 4 tu kita tak ada, muda kita tak ada, lapang kita tak ada, sehat kita tak ada, kan, kaya kita tak ada. Dah habis dah semua. Kalaulah kalaulah keempat-empat kita, tapi satu ni kita ada. Yang dengar radio ni semua ada. Yang dengar ni semua ada. Dan hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Jadi itu yang kita miliki. Jadi sama-samalah saya berpesan kepada diri saya, khususnya untuk sama-sama kita menjaga masa sebaik mungkin, supaya dengan itu kita boleh memanfaatkan masa kita untuk kita mendapat habuan
pahala yang banyak di akhirat kelak. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor atas pencerahan. Dan baru masuk soalan di WhatsApp Konti pada petang ini. Mungkin Doktor boleh beri nasihat. Katanya, saya seorang ibu 56 tahun, tinggal bersama seorang anak lelaki, anak kandung berusia 21 dan seorang anak tiri 25. Suami yang sudah berumur 59 dan anak-anak ini banyak masa dihabiskan dengan game sampai 2-3 pagi. Lepas subuh tidur sampai zuhur. Saya buntu untuk tarbiyah keluarga saya kerana ketua keluarga tak berperanan. Bantu saya, Doktor. Ya, Ada nasihat daripada doktor. Ya, ini satu masalah yang rumit lah. Sebab kita game ini termasuk dalam apa yang kita sebut sebagai ketagihan. Addicted kan. Ketagihan ini adalah satu benda yang sudah sebati dalam masyarakat kita, yang kita perlu ambil pendekatan yang serius lah. Jadi saya kira dengan masa yang kesuntukan ini mungkin kita bincang pada minggu hadapan lah. Kalau ada masa kita bawa ke minggu hadapan untuk kita bincang dan perhalusi. Cuma ala kulli hal, apa yang kita boleh nyatakan di sini ialah kepada ibu supaya banyak berdoa. Kita tak ada ikhtiar apa, kita berdoa kepada Allah. Moga Allah Ta'ala beri hidayah, beri kekuatan kepada anak-anak kita, beri kekuatan kepada suami kita untuk lebih berperanan dalam menjadi ketua keluarga dan mendidik anak-anak. InsyaAllah pada minggu hadapan kita tengok apa yang saya boleh sampaikan dengan masa yang terbatas ini. Apa panduan-panduan mungkin untuk kita lihat di sekitar. Wallahualam. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor atas pertemuan untuk petang ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi, banyak lagi perkongsian di kitab Wahai Anak Muda, Ayuhal Walad. Terima kasih Doktor, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Kota Kinabalu 93.9. Kehadirat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Wari-wari saya, Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Negeri Sembilan 102.7. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahim.